Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, ikhwatul iman, kita sambung majlis ta'lim kita, alhamdulillah. Kita sambung pada muka surat 38. Betul? Saya punya muka surat 38. 31. Oh, lari je, ha? Tajuk kita 31. Kita baca dah 32. Apakah diperbolehkan memakai azimat seperti benang, gelang atau kalung dengan keyakinan bahawa benda tersebut memiliki khasiat untuk menolak bala? Maknanya kita masih di bawah bab syirik yang besar. Kita masih membahas tentang syirik. Jawapan kepada soalan ini, kata dia, tidak. Hal itu tidak diperbolehkan. Kalau orang tanya kat kita, apa beza pakai jam dengan pakai tangkai? Dua-dua ambil manfaat tidak? Sahabat main depan sikit boleh tak? Rasa macam rapat sangat dengan muslimat. Tak lagi saya tak tahu dah siapa bagi tudung, siapa bagi kepiah. Main depan sikit. Maknanya bangunan ni kena perbesar lepas ni. Kalau orang tanya pada kita, soalan kita, apakah diperbolehkan memakai azimat seperti benang, gelang, kalung dengan keyakinan benda tersebut ada khasiat menolak bala? Orang pakai di leher ni pakai tangkai, satu orang pakai apa? Pakai gelang. Gelang perhiasan, tangkai keyakinan. Kalau dia pakai gelang, tak tahu lah, kalau kena tanya muslimat lah, dia pun pakai gelang, pakai ni rantai, necklace, rantai. Saya bahasa Melayu payah sikit lah, sorry. Dia pakai ni, kalung gelang di leher ni. Ada tak pernah dia ingat masa dia bawa rantai emas tu, insya-Allah lah selamatlah saya ni. Ataupun dia pakai dia nak cantik. Biasa orang pakai nak cantik, perhiasan. Maka tabiat dia perhiasan. Kalau niat kawan tu berubah, bukan kerana tabiat. Tabiat maksudnya hukum asal apa dia? Hukum asal. Hukum asal agama menggalakkan perhiasan bagi wanita. Hukum asal agama tak bagi pakai azimat. Maka pada hukum asal, pakai gelang, pakai rantai tangan, dia tak sama dengan pakai ini, apa nama, benang-benang ni semua. Tak boleh sama. Tak boleh sama. Karena itu, apabila agama kata al-aslu fi syai' al-ibahatu. Al-aslu fi syai' al-ibahatu. Ini dalam ilmu usul. Asal bagi sesuatu perkara adalah harus. Asal bagi satu perkara harus. Maka yang akan mengubah jadi tak harus tu apa dia? Jadi haram. Maka agama yang akan mengubah. Agama yang akan beritahu. Selagi agama tak beritahu haram, maka dia tidak haram. Maka agama kata gelang, rantai, agama letak dia pada zinah, zinatun, apa dia? Perhiasan wanita.
Apabila agama sebut tangkai, agama namakan dengan nama tamimah, alaq. Maksudnya benda yang digantung, bukan perhiasan, dengan keyakinan. Hukum asal dia al-aslu, asal bagi benda yang digantung bukan perhiasan, at-tahrim, adalah dilarang. Kenapa dilarang? Sebab keyakinan yang wujud di situ. Keyakinan yang wujud. Maka agama tak bagi. Kalau orang kata kita pakai jam, pakai jam tak syirik, pakai tanggai syirik. Ya, sebab jam, cincin, dia datang di atas platform, di atas jabatan, perhiasan. Dan manusia mengambil manfaat dia tanpa ada keyakinan dengan kuasa ghaib. Benang, diambil manfaat dia dengan kuasa ghaib. Logikkah kita letak kehidupan kita ini pada satu benang berwarna hitam? Logik tak? Kemampuan benang itu boleh menolak balak. Sangat tak logik. Kalau kita bela rimau sekok, lain lah bab. Ambil rimau tak dapat rumah, kata alhamdulillah lah, sejak bela rimau dia pencuri tak masuk. Logik tak? Siapa nak masuk rimau? Tapi gantung benang hak rapuh ni, alhamdulillah lah, sejak benang ni digantung, tak mesti ada benda lain yang menyinggah di situ. Ini agama tak mau. Pasal itu syirik, bahasa Arab kata syirik kan, asyirku ataupun asyirkah, syirik. Bahasa Melayu nak panggil syirik ni apa? Ada bahasa. Kita kata sekutu. Bila kata sekutu Tuhan, nampak tak apa dia? Korang nampak? Kita kena kata syirik juga. Kalau kita kata perkongsian, tak nampak juga. Pasal tu kita hanya boleh buat tamsil. Syirik ni tamsil. Kita disuruh beribadah kepada Allah Ta'ala dalam keadaan tauhid. Apa makna tauhid? Murnikan ibadat kita. Kita disuruh beribadah kepada Allah Ta'ala dalam keadaan Allah itu ilahan wahida. Allah itu Tuhan yang esa dan satu. Syirik maksud dia, kita tak puas hati menyendirikan ibadat kita dengan Tuhan. Kita tak puas hati. Di samping kita, apa maksud duduk dalam bilik, duduk seorang-seorang dalam bilik? Apa maksud dia? Kalau dia dengan kawan, orang panggil sendiri tak? Tak panggil kan? Dia duduk korong diri dia dalam bilik seorang-seorang. Maksud dia tak mau ada yang kedua. Dia tak mau dengar suara lain. Dia nak seorang-seorang duduk dalam bilik. Kita dalam beribadat pada Allah, dalam menerima Allah sebagai Tuhan, kena menyendiri. Tak boleh ada nama lain, tak boleh ada sifat lain, tak boleh ada benda lain. Kita kena seorang-seorang dengan Tuhan. Hanya kepada Dia kita berdoa, kita mengharap, semua kepada Dia. Maka Dia tak mau ada benda lain. Bila kata saya nak duduk seorang dalam bilik ni, tiba-tiba siapa akan masuk mai? Kita kata hang pekak. Itu bahasa kita dah tak elok dah. Hang pekak. Hang makan nasi kan bukan dedak. Itu lagi tak elok. Aku kata aku nak duduk seorang, hanya hang menempel ni pasal apa? Apabila kita berdoa kepada Allah, Allah bagi nama Dia pada kita, Al-Asma wal Husna. Dia mau kita menyendiri. Jangan kita pergi panggil nama siapa-siapa. Dia cerita sifat Dia kepada kita. Dia mau kita hanya sebut sifat Dia saja. Jangan sebut sifat siapa-siapa. Maka yang kata syirik ni apa dia? Kita panggil nama Tuhan dalam doa, lepas tu kita pergi panggil nama selain daripada nama Dia. Dia tak suka. Dia tak suka. Bini kita duk masak dalam rumah, baik punya duk masak, duk buat sambal petai udang. Tak ada kita pergi sebut nama tukang masak lain. Mengamuk dia. Kata bini abang masak sedap. Kata Cik Tah tu pun masak sedap. Dia boleh katuk kita dengan senduk tu. Dia tak katuk pun dia sengat, dia buat muka com lagu tu. Dia tapi makan kat Cik Tah tu. Kita kata mana sambal udang? Pi minta kat Cik Tah. Apa itu nama dia? Cemburu. Tuhan sangat cemburu bila kita masuk benda lain dalam ibadat. Dia sangat cemburu.
baik kerana ibadat, dia mau kerana dia, tujuan ibadat, tujuan pada dia, cara kita beribadat pergi pada dia, nama yang kita pakai dalam ibadat hanya nama dia, sifat-sifat yang kita sebut dalam ibadat semua sifat dia, dan syariat jalan yang kita pakai untuk beribadat pada dia, dia hanya mau dia saja. Pasal itu dia dipanggil Allahu Ahad, hanya dia saja, dia tak mau benda lain. Maka syirik ni, bila dia beritahu dia qadir, dia nasir, dia berkuasa, dia penolong, dia penyelamat, dia beritahu semua nama-nama dia ni, sifat-sifat dia ni dalam Quran, tiba-tiba kita rasa ada orang lain boleh menyelamat macam dia. Sehingga kan, kalau kita gantung diri pada dia, kita rasa, kita mula rasa, yalah dia boleh tolong ke? Amanah? Ini nama dia muqaddimah syirik dah masuk. Maka agama tak mau. Dahulu orang guna benang, guna tangkai. Baca buih kat tangkai, insya-Allah awak pakai. Di samping Allah boleh tolong awak, insya-Allah tangkai ni pun membantu. Dia tak suka. Pasal itu dia kata lain hampa buat tak apa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Yang ni hang jangan buat. Hak ni aku tak boleh tolong ansur. Kalau hang buat juga benda ni, faqad iftara isman azima. Kamu terlibat dengan dosa yang cukup besar di sisi aku. Aku anggap benda tu bukan kecil. Maka kita dalam hal beriman pada Allah, kita kena cari kita dengan Tuhan aja, tak boleh masuk orang lain. Nak berdoa panggil nama dia aja, jangan sebut nama orang lain. Tempat-tempat kita nak pergi beribadat, pastikan tempat tu dia yang sebut tempat tu boleh pergi. Jangan kita pandai-pandai atur tempat. Pasal apa kita pergi masjid? Pasal dia panggil masjid tu rumah dia, kita pergi masjid. Pasal apa kita pergi ke Mekah? Dia panggil Kaabah tu rumah dia. Dia saja boleh sebut tang mana kita nak ibadat, time pukul berapa, benda apa nak pakai dalam ibadat, bentuk ibadat, hanya dia saja. Sebab dia sangat cemburu. Tuhan ni sangat cemburu. Orang duk pergi heret nama-nama lain. Sebab apa? Sebab dia itu esa, dia kuasa, dia hebat. Tiba-tiba hampir panggil makhluk selekeh ni pergi duduk sebelah aku tak boleh terima. Aku tak boleh terima. Kita kata dak saya bukan nak syirik ke Tuhan. Hang kata dak, dia. Kita melawak dengan perempuan kita kan. Kita kata abang ingat kalau dapat duit APF ni abang nak nikah lagi satu, apa jadi dengan dia? Kita lah abang ni cakap sikit tak boleh orang melawak. Kita kata melawak dia. Dia rasa apa? Dia kata lah abang dengar, cik pula cakap lagu tu mau tak? Esok cik dapat APF, cik nak menikah dengan jantan lain. Hang jangan buat lagu tu kat aku. Hantar pula jangan buat lagu tu kat hang. Dia kata abang rasa pula kalau cik cakap lagu tu abang rasa aku mana? Kita bukan rasa aku boleh gantung diri tu. Habis abang cakap cik dengar lagu mana? Bukan apa yang kita ingat, tapi apa yang orang rasa. Kena ambil kira. Bukan apa yang kita ingat. Kita tak pernah ingat benang tu Tuhan, tapi kita kena tahu apa yang Tuhan mau. Dia mau kita dengan dia seorang aja. Kita sendirikan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan ada orang lain teman kita. Jangan kita diteman oleh batu, oleh kayu, oleh benda-benda yang macam ni. Dalam kita duk ingat kata dia mampu, siapa pun tak boleh teman kita. Kita dengan Tuhan saja. Sendirikan hubungan kita dengan Tuhan. Bila kita pemasuk benda lain, hak tu nama dia syirik, syarikat. Kita rasa macam saya tengok gelas ni, cantik dah gelas ni, tapi kalau saya letak benda lain tepi dia, pemandangan tu lebih cantik. Maka saya letak benda lain. Ayam tu nama dia mendatangkan sesuatu di sisi dia. Maka Tuhan tak suka. Dia mau kita sembah dia, jangan mendatangkan gambaran yang lain. Jangan, kalau pergi sembah kepada batu, yang tu tentu dah nama dia hakikat syirik. Ni muqaddimah dia tak mau. Pergi letak satu gambaran lain. Tapi kita kata, yalah memang cantik. Tapi kalau hang letak benda ni, lagi cantik. Memanglah Tuhan boleh tolong hang. Tapi kalau hang pakai tangkai ni, lebihlah dia tolong. Dia tak mau gambar tu. Gambar tu menunjukkan dia daif. Maka dia benci orang buat lagu ni kat dia. Dekat diri dia, dekat nama dia, dekat sifat dia, dia benci. Dia kata nanti dia buang manusia itu masuk dalam neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Akan aku pastikan orang yang buat syirik macam ni masuk neraka, tak ada siapa boleh tolong dia. Maka dia kata jangan buat. Tengok firman Allah.
Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan padamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Allah bagi kita susah, Dia suruh kita mengadu pada Dia. Kenapa? Hanya Dia saja boleh angkat kesusahan itu. Kemudian syariat Dia datang, Dia suruh kita buat, kita kena buat apa yang Dia suruh untuk menghilangkan mudarat. Maka dalam hadis Nabi kata, Allah tak pernah jadikan benda haram sebagai ubat kepada umat. Tak ada. Maka percayalah kita, jangan kita berubat dengan benda haram. Jangan. Benda haram takkan jadi ubat. Dia bagi sakit, lepas tu dia kata dia akan sembuh. Lepas tu dia mentakdirkan pada sebahagian makhluk dia ni ada khasiat. Pokok tu ada khasiat, pokok ni ada khasiat, daun tu ada khasiat, daun ni ada khasiat. Dia benarkan kita makan, dia benarkan kita minum. Maka kita jalan di atas syariat Dia untuk ambil manfaat benda itu. Kita berjalan di atas syariat Dia, ambil manfaat itu. Benda yang kita ambil manfaat, pastikan benda yang Dia kata ada manfaat, supaya kita tak keluar daripada jalan tauhid. Dia cipta pada kita lapak. Dia cipta lapak. Lapak ni satu makhluk Dia cipta. Kemudian Dia kata, aku cipta kenyang. Maka Dia jadikan sebab kenyang dengan kita makan. Maka pastikan bila kita lapar kita pergi makan. Benda yang kita nak makan tu apa? Pastikan benda tu yang Dia halalkan. Pastikan benda yang Dia izin. Kalau kita pergi makan benda lain, benda yang Dia tak izin, maka Dia marah dengan kita. Maka pastikan dalam ayat ni kata bila Dia turunkan kepada kita musibah, hanya Dia boleh angkat musibah. Hanya Dia boleh angkat musibah. Dia tentukan sebahagian makhluk dia ni ada mudarat. Dia minta kita jauhi mudarat. Kita jauhi. Kemudian kita kena yakin kemampuan Tuhan mengatasi khasiat yang Dia bagi pada makhluk dia. Pasal itu Dia kata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji-pujian bagi Allah. Allah itu Rabbil Alamin. Dia adalah pencipta bagi semua. Dia cipta mudarat, Dia cipta manfaat. Dia ni kita kata Rabb, Dia bos di atas semua. Dia boleh rampas manfaat tu, Dia boleh rampas mudarat tu anytime. Dia pinjamkan sat saja. Bila kita jumpa benda yang boleh bagi kita susah, kita kena ingat satu benda, kemampuan Tuhan mengatasi benda itu. Yang tu dia tak mau hilang daripada benak kita. Kita jumpa ular kan? Jumpa ular Nabi Salam. Belah ha? Tapi satu benda kita kena ingat, bisa ular tu, kemampuan Tuhan mengatasi bisa ular. Kalau ada orang sakit, sakit ni suatu mudarat. Kita berubat pun tak gunalah, tak ada guna. Hang baca doa pun tak gunalah, tak ada Tuhan pun tak boleh buat apa. Dia benci dengan kita. Dia yang izin mudarat. Dia yang akan mengembalikan kepada kita manfaat. Yang tu yang Dia mahu. Dan Nabi SAW bersabda, Nabi kata, ama innaha la taziduka illa wahnan anbidha anka fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abada. Nabi kata apa? Nabi kata azimat ini, tangkai ini tidak akan menambahkan kepadamu kecuali kelemahan. Siapa pakai tangkai ini? Nabi kata dia akan tambahkan kelemahan. Nabi kata jauhkan dia daripadamu. Pisahkan hidup kamu dengan tangkai-tangkai ini. Kerana jika engkau mati sementara kau masih memakainya, maka engkau tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Orang cerdik akan gelak kita. Hidup kita boleh dimudaratkan oleh benang. Orang akan gelak kita. Saya senang kerana benang. Saya susah kerana benang. Orang gelak pada kita. Sebenarnya bukan benang, kuasa di belakang benang. Yang tu masalah. Kuasa apa? Kuasa syaitan. Yang tu masalah. Orang buat pelaris kan, buat di kedai, mai ribut taupan macam mana, semua orang pergi kedai dia. Orang kata, weh lari ke tempat ni, Dewan Banjir, semua lari ke kedai dia. Semua lari kedai dia. Dia nampak macam untung lah. Tuhan kata dia tak untung. Sebab apa? Bukan sedap makanan dia tu, syaitan tu. Syaitan yang mengalihkan satu pandangan dan mengalihkan satu rasa pada rasa yang lain. Maka dia tak selamat. Dia tak boleh selamat.
Kalau lebih-lebih kalau dia mati, lebih tak selamat. Tuhan bubuh dia dalam neraka. Kalau dia hidup dengan tidak ada barakah. Dia hidup dengan dia menipu orang. Orang rasa yang tangan dia garam yang cukup, gula yang cukup, asam yang cukup. Orang rasa tu, rupanya dah. Dia guna benda lain, dia guna kuasa lain. Maka Nabi kata, dia tak akan menambah kecuali kelemahan. Kau akan jadi lemah. Hari pelari itu hilang, manusia itu akan jatuh hidup dia sampai tak ada apa-apa, jatuh. Hina dia. Jadi Nabi suruh kita jauhi azimat. Dia termasuk syirik yang besar. Pasal itu sunnah Nabi kalau boleh buat lah, kalau tak boleh buat tak apalah. Bila tengok orang pakai tangkai ni, sunnah Nabi pergi potong dandan. Pergi jangan abang saya suruh potong, sengap-sengap sudahlah. Tengok anak menakan kita akan masuk rumah kita pakai, kita tanya ni apa ni? Bukan semua dia pakai itu tangkai, kadang dia bergetah saja. Kadang dia baru keluar daripada hospital, dia lari. Tak bayar bil adalah tangkai itu. Kita tanya ni tangkai apa? Oh, dia kata ni hari tu demam, duk pakai ni lega, ambil gunting potong. Kata Allah Asy-Syafi, la syifaa illa syifa'u. La syifaa illahu. Tak ada yang boleh bagi penyembuh melainkan dia. Pegang gunting lempar buang. Dia kata hang buat gila apa ni? Sekiranya aku sakit balik. Memang tujuan dia supaya dia sakit balik, dia kembali pada Tuhan. Baik, soalan lagi. Bolehkah kita memakai manik-manik kerang dan sejenis dengannya sebagai pelindung daripada ain? Bolehkah kita pakai benda-benda ni semua, dia kata? Dia kata tak boleh. Kerana kita tak boleh melakukannya. Ain. Ain ni bahasa Arab daripada perkataan mata. Orang Arab ni ada kelebihan sikit. Dia boleh sihir kita dengan guna mata. Orang Melayu panggil apa? Kena teguk kot orang Melayu panggil. Jegir kita, demam kita. Kadang-kadang dia ain kan, dia ain unta, kambing, kenderaan kita, tak boleh start. Dia mata, kuasa mata. Mata yang jahat. Dia jegir kita lemah kan, kita rasa lemah. Sebab apa? Dia jegir itu dengan berhimpun hasad, dengki dalam badan dia, dia letak kat mata dia. Kita kena lemah kita. Boleh tak kita pergi bubur kulit kerang ke, tempur onyok ke, gantung di badan kita nak hindar daripada pandangan mata dia? Dia kata tak boleh. Habis kalau terkena juga, nak hilang bagaimana? Dengan berdoa dan membaca Al-Quran. Baca Qul a'udzu birabbin nas, baca Al-Falaq, baca Qul huwallah, baca Ayatul Kursi. Jangan baca dengan hati yang terawang-awang. Baca dengan penuh keyakinan. Baca dengan mengharapkan kurnia daripada Tuhan. Baca. Terus duk pergi gantung benda-benda tak tentu hala ni. Dia kata tak boleh sebab Allah berfirman dalam ayat tadi, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika Allah menimpakan sesuatu mudarat kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya melainkan Allah sendiri. Minta pada dia. Dia kata apa dalam Quran? Allahus Samad. Hanya dia tempat memohon. Dia kata ud'uni astajib lakum. Hampa semua minta ke aku seorang, kerana aku seorang saja boleh perkenankan semua hajat hampa. Maka kita tak perlu benda lain. Kita tak perlu benda lain. Dan Nabi SAW bersabda, Nabi kata man 'alaqa tamimatan faqad asyrak. Nabi kata barang siapa memakai azimat, alaqah, man 'alaqa, siapa pergi gantung tamimah, pergi gantung tangkai-tangkai ini semua, Nabi kata faqad asyrak, dia syirik Allah. Dia telah meneman, dia telah pergi ambil peneman tak sebelah Tuhan. Maka Tuhan tak suka. Tuhan tak memerlukan peneman. Tak memerlukan. Pasal tu orang tua-tua dulu, setengah daripada amalan orang tua-tua dulu berkenaan dengan benda ni lah. Bila ada mayat dalam rumah, cermin nak kena tutup. Pasal benda ni lah. Bukan pasal mayat tu boleh bangkit. Kalau dia boleh bangkit, betapa syukurnya kita. Ayahku bangkit kembali, kita kata. Boleh sambung pergi kerja balik. Dia bangkit, apa hubungan dia dengan cermin? Dia kata jangan bagi kucing hitam langkah. Apa hubungan dia? Sebab yang langkah tu bukan kucing. Yang langkah tu binatang lain. Yang langkah tu perjanjian syaitan. Dia berjanji dengan syaitan. Kau tak boleh mati. Kau tuan aku. Kalau kau mati, aku masuk dalam badan kau. Kau akan bangkit balik. Yang bangkit tu syaitan. Jadi macam mana? Dia masuk dalam kucing, dia langkah.
Bila kucing terlepas pergi sana, roh dia masuk dalam badan kawan tu. Pasal apa yang tutup cermin? Kalaulah roh itu cabut daripada badan dan patah larang dia cermin. Oh, ini saya orang kafir ni, cermin banyak rumah dia, tak mati-mati dia. Mati masuk balik, mati keluar balik, keluar masuk balik. Itu kerja syaitan. Pasal tu orang dulu bila dia menuntut benda-benda salah lagu ni, bila mati dia pergi tutup cermin. Bila mati dia pergi ambil kacit ke, ambil benda besi tinan atas badan dia. Supaya menakutkan makhluk tu. Datang ku kacit hang. Dia ni tak pergi sekolah kan. Dia takutlah kena kacit. Tapi jin sekarang semua keluar universiti. Dia tak takut dah benda ni. Jin sekarang pakai WhatsApp. Ambil WhatsApp, aku ambil WhatsApp. Pasal tu hubungan. Kata perempuan dahulu kalau mati anak ada dalam perut ni kan, tak bersalin elok, nanti kenapa nak jadi macam tu? Kenapa nak roh tu keluar nak masuk balik? Sebenarnya bukan roh yang masuk balik, benda lain masuk balik. Kerana syaitan, kerana berguru dengan syaitan. Kerana masalah saka, masalah menuntut ni semua ni. Maka kesyirikan itu telah bermaharajalela. Kadang nak belah kebun, dia tak larat, dia tua, anak-anak tak mau tolong. Dia pergilah cari penolong-penolong yang kita tak nampak. 24 jam orang nampak dia di kebun. Maka bila dia nak mati macam mana? Dia dah mati, tanam dah, selamat dah. Kerana Quran menyatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Kita berimanlah dengan ayat Quran. Mana boleh orang mati hidup balik? Kalau dia hidup balik, dia tak mati. Habis hakikatnya itu bukan dia, syaitan. Setengah-setengah dalam kitab dia kata qarin. Qarin tu syaitan, bukan kawan baik, syaitan. Nama dia bermacam-macam. Pasal tu Nabi tak bagi kita terlibat dengan benda syirik ni. Pakai susuk. Hakikat dia tua. Pakai susuk nampak comel. Umur dia 60, ni nampak macam 16. Buang susuk baru nampak 61. Tak kacau kita? Dia lawan fitrah, Kita kalau katalah Tuhan bagi umur kita panjang 100 tahun, katalah umur kita panjang 100 tahun, badan kita tak boleh tanggung. Agak-agak muka 100 tahun macam mana? Gigi macam mana? Nak makan apa? Nak berjalan? Badan tak tertanggung sebab dia lawan alam. Badan habis tinggi 60 tahun. Tiba-tiba badan kena menyambung kerana roh duk ada dalam badan, badan isi tulang kena tanggung beban, roh tak mau keluar. Pada 100 tahun. Saya ingat lagi tok saya pergi cermin mata, dia buat cermin mata dia Rabun. Beli Quran besar-besar meja ni kat dia tak nampak dah. Pergi doktor mata kata makcik oi dah umur 90, buat cermin apa lagi Tak ada cermin boleh pakai. Pasal apa? Memang tak boleh lawan fitrah. Badan tak tertanggung. Nak tanggung macam mana? Cuba bayang. Ada orang beramal dengan ayat tu. Ayat ni tiba-tiba umur sampai 300 tahun. Nak jadi apa? Bolehlah umur 300 tahun. Jadi apa? Jadi ikan kering. Jadi ikan talang orang gantung lagu tu je. Menyusahkan orang. Dunia pun tak tahu nak pergi letak ke mana. Rumah orang tua-tua. Orang tua-tua pun dah mati dah. Tinggal rumah. Dia tak mati-mati lagi. Tak boleh. Kita tak boleh lawan fitrah. Tak boleh lawan fitrah. Tua-tua lah. Muda-muda lah. Mata nampak elok muda. Bila mai tua mata dah tak nampak. Itu fitrah. Tak boleh lawan. Tiba-tiba kita nak lawan dengan pakai benang tu, pakai benang ni, jampi tu, jampi ni, kuasa tu, kuasa ni. Tak boleh. Tak boleh. Darah dalam badan tak boleh supply elok dah. Kulit pun tak boleh nak cekang elok dah. Dia pelan kendor. Kita mengharapkan kita segak lagi. Tak boleh lawan alam. Pasal itu kena buat satu silap mata. Kena pakai syaitan. Kelabukan mata orang. Nampak macam elok, hakikat dia tak elok. Pertanyaan, apa hukum beramal dengan aturan atau undang-undang yang bertentangan dengan Islam? Itu tengok, tajuk ni duduk bawah bab syirik. Tajuk ke-18 ni duduk di bawah bab syirik. Kita menolak hukum Tuhan yang ada dalam Quran, dia termasuk bab syirik. Dalam Malaysia ni kan dan apa nak ubah akta apa ke sekarang yang orang duk berkelahi sakat tu. Hak perempuan cengih seorang tu kan. Cengih. Saya ingat dia cik bedah mana jual saya. Apanya lawyer. Jangan main-main cengih. Duk dalam bab syirik. Tengok jawapan. Soalan dia,
Apa hukum beramal dengan aturan undang-undang yang bertentangan dengan Islam? Kita pergi buat satu undang-undang, satu kita buat, yang kedua, isi undang-undang tu bertentangan dengan Quran. Kenapa ya kawan? Quran ni kalam Tuhan. Quran ini la raiba fihi hudan lil muttaqin la ya'tihi al batil. Tidak ada kebatilan depan belakang, tidak ada kebatilan. Dia datang daripada sisi Allah, dia kalam Tuhan. Potong tangan ke, sebat ke, mencuri ke, kalam Tuhan. Tuhan yang buat alam ni dan buat kita suruh buat. Kita pergi cipta satu undang-undang, satu kita cipta, yang kedua, undang-undang tu berlawanan pula dengan pencipta alam. Apa dia kata? Jawapan, bertindak berdasarkan undang-undang yang bertentangan dengan Islam adalah kufur. Kufur dia kata. Quran kata tak boleh, dia kata boleh. Dia buat undang-undang lawan dengan Quran. Dia kata berdosa besar. Duduk di bawah bab syirik, kekufuran. Jika pelakunya meyakini bahawa ia diizinkan untuk melakukannya, atau jika dia meyakini kebenarannya. Bila dia jadi kufur, bila dia anggap pertentangan itu tak salah dan dia yakin yang hak dia buat itulah betul, yang Tuhan buat itu salah. Tuhan tersilap kot. Tak kata ke dia lah kan Tuhan jaga banyak benda. Tuhan pun terlepas pandang bab ni. Kita pergi cakap lagu tu pasal Tuhan. Dan kita yakin hak Tuhan tu ada tak kena. Hak kita lebih kena daripada Tuhan. Masa tu baru kufur. Mana dalil dia? Firman Allah Ta'ala. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Tak boleh. Pasal itu apa yang mengangkat Islam kita kena sokong. Mesti sokong. Macam perubahan undang-undang mereka nak buat ni kan. Kita kena sokong lah. Pasal dia bukan nak melaksanakan undang Islam, tapi at least sekadar nak mengangkat supaya Islam tu nampak lebih. Itu saja. Tapi macam saya kata lah, kita ada banyak masalah. Masalah apa? Kita nak angkat Islam dikala orang tak percaya pada Islam. Itu masalah dia. Anda tahu dalam Facebook kan, dia bukan Facebook, dalam surat khabar keluar yang dia buat keratan bulan Facebook, yang dia bubuh negeri ni perempuan pakai tudung macam ni, negeri ni tudung macam ni, negeri ni tudung macam ni. Dia bubuh nama siap-siap. Kalau jenis pakai tudung tutup mata semua nampak ni aja, ni dia kata perempuan ISIS. Ini biasanya Saudi Wahabi. Kalau wanita Islam satu dunia, ada tunjuk macam kita ni bubuh satu kain sebai ke tepi lagu tu aja. Tu bayang kepala otak dia. Isteri Nabi bertudung macam mana? Kita nak bertuduh macam mana, tu bab kita. Tapi bila kita pergi tuduh apa yang Quran sebut itu sebagai benda tak betul, kita cari masalah dengan Tuhan. Sedangkan kita terlupa yang hujan Tuhan yang duk turun, ikan dalam laut Tuhan yang bagi makan. Segala rumput-rumput duk naik ni khazanah Tuhan. Nyawa dalam badan ni semua Tuhan punya. Kita nak pergi marah dia. Jangan cari pasal. Ketika Islam bermasalah, lepas tu kita kata ketika umat Islam tak boleh bagi Islam yang terbaik pada dunia, ketika tu kita nak angkat Islam naik, masa tu lah jadi masalah. Masa tu lah orang tak suka dengan kita. Antu bayang kalau ustaz-ustaz semua mai, kerja ustaz semua mai minta derma, semua mai minta derma. Lepas tu yang duk bagi derma ni siapa? Orang biasa, jutawan, kontraktor, tak ketahuan semua ni duk bagi derma kat ustaz. Tiba-tiba kita nak tabal, ustaz yang suka minta derma ni lah sebenar-benarnya jutawan. Orang tak gelak kita. Hang kaya pun kami bagi. Tak tahu hang jadi jutawan, kami nak jadi apa? Jadi sampah. Orang tak boleh terima hakikat tu. Tapi kita kena tahu satu benda, undang-undang Islam ni kena duduk di atas. Undang-undang Islam kena duduk di atas. Tapi masalah kita ni, dah 59 tahun kita merdeka, orang tak percaya dengan Islam. Bukan kata orang kafir, orang Islam. Kadang-kadang nak suruh pakai tudung labuh sikit saja, berperang. Bukan berperang dengan bini kita, dengan mak mentua. Kita kata mak dah tua tak pakai tudung pun tak apa Aku tak pakai tudung tak apa, tapi anak aku jangan pakai tudung labuh. Ni semua ISIS, dia kata. Anak kata apa pada mak mentua lagu tu? Ketika apa? Ketika kita orang Islam tak boleh bagi satu gambaran yang baik, rahmat ke Islam pada orang, masa tu jadi masalah.
Kadang-kadang bukan orang benci dengan Islam pun, tapi orang tak dapat apa dia Islam. Kita hidup dalam masyarakat Islam. Apa dia society Islam? Apa dia charity Islam? Mana dia bantu-membantu? Hari ni kalau tak ada 2,000 jangan mati. Tak ada 2,000 jangan mati. Habis nak mati bila bagi ada duit lu? Habis yang kata bagi mandi mayat fardu kifayah, semayang fardu kifayah, tanam fardu kifayah. Mana ni semua? No money, no talk. No money, no talk. Tak mampu kita. Mana masyarakat Islam? Ta'awun bainal muslimin. Tolong-menolong di kalangan Islam. Kalau orang jemput saya, Ustaz ada satu mayat, tolonglah bagi mandi Ustaz. Saya kata, Ustaz, bagi mandi 1 jam. Saya mau 100. Kapan dengan tahlil semua bagi saya 2,000 setengah. 2,000 setengah sebulan gaji. Berhabis sehari. Ukhuwah Islam mana? Yang kata Islam agama rahmah mana? Yang tiap-tiap minggu kita pergi sembahyang Jumaat, duk ambil duit daripada poket, duk buh dalam tabung masjid. Duit tu pergi mana? Kita derma sana, derma sini, pergi mana? Kenapa masyarakat Islam tak boleh tolong orang Islam? Sekali saya duduk dalam Masjid Madinah dalam bulan Ramadan. Saya duduk, ada satu orang main suar tangan kat saya minta duit. Saya buat tak tahu, kita buat tak tahu. Lepas tu saya suruh tangan kat dia balik. Satu pakcik pergi dengan saya tu, pakcik Nazri kita. Dia buka beg dia bagi duit. Dia buka beg dia bagi duit. Masa dah habis main tarawih tu duduk keluar. Saya kata kat pakcik bagi duit kat dia suka meminta. Nanti habit dia meminta itu akan kekal. Pakcik Nazri ni kata dengan saya, dia kata, Ustaz, di Madinah ni sekok kapiang tak ada, semua orang Islam. Semua orang Islam. Jadi dia orang Islam, kita orang Islam. Orang Islam meminta pada orang Islam. Salahkah kita bagi? Di sini satu kapiang tak ada. Kalau kita tak bagi, yang minta tu orang Islam dan yang tak bagi tu orang Islam, dia nak minta ke siapa? Dia nak suruh tangan ke siapa? Dan satu benda kita kena tahu, dia kata kat saya ingat Ustaz lebih tahu kot, dia kata. Macam kena penyapu. Macam kena penyapu tak muka. Saya ingat Ustaz lebih tahu, Nabi kata tangan yang memberi lebih baik pada tangan yang menerima. Sekarang Allah nak letak martabat kita di atas dan dia di bawah. Kenapa kita tolak pemberian Tuhan? Kita rasa 1 rial tu besar tak? Sejak itu saya bertobat terus ya. Bertobat terus. Ke saya pun memberi. Ya betul ikhwan. Yang mati ni siapa dia? Orang Islam. Yang kena korek liang siapa dia? Orang Islam. Yang nak semayang mayat ni siapa dia? Orang Islam. Yang nak uruskan jenazah ni siapa dia? Orang Islam. Kenapa kena jual mayat orang Islam? Kalaulah kita ambil duit beli kapan, okeylah, memang kain kena beli. Boleh maklum. Keranda nak kena potong kayu kena beli. Kita maklum. Takkan bagi beli mayat pun kena bayar. Semayang pun kena bayar. Mana dia harakat orang Islam? Jadi kita ni bukan hidup. Kita ni orang Islam tapi tak duduk dalam manfaat Islam. Islam suruh tolong orang Islam, tapi kita tak boleh tolong. Kalau sekadar nak beli kain kapan, sekadar nak iyalah kawan yang korek liang tu, kalau kita bayar apa mana sabar lah. Daripada pakai baju sampai londeh apa pun tak ada, punya duk balun tak nak keras. Peluh merecit. Okeylah, mana sabar lah bayar. Mana sabar lah. Bayar lah kat dia 50 ke 100 ke 2 orang bagi 200. Berapa banyak kita pakai? 2 orang korek 200. Kain kapan berapa duit? Katalah 200 juga, 400. Ni segala keranda-keranda ni berapa duit? Katalah 200 juga, baru 600. 600 tak ada siapa untung. Tak ada siapa jadi kaya. Kita ada khairat. 600 kita boleh minta sama-sama orang Islam. 600 kita boleh ambil duit masjid. Hari ni kita ambil duit masjid, urus satu mayat. Semua orang tahu, orang akan bagi 6,000 kat masjid tu. Tapi kita tak percaya ke Tuhan. Bila kita tolong sama kita, rahmat Tuhan akan datang. Kita tak percaya. Kita hanya sembang aja ke orang. Sedekah, sedekah. Kita ajak orang sedekah, kita tak sedekah. Nabi kata, Allah akan tolong hamba dia selagi mana hamba itu menolong saudara dia. Maka akhirnya apa jadi masyarakat kita, ikhwan? Masyarakat kita bukan masyarakat harmoni, bukan ruhama ubainahum. Nabi ajak sahabat bagi beli mayat masa isteri anak Nabi nama Zainab mati. Hadis Bukhari Muslim. Yang bagi beli mayat tu siapa dia? Ummu Atiyah.
Berapa banyak orang bayar pada Ummu Atiyah? Nabi kata bagi mandi dengan 3 mandi, dengan 5 mandi, au aksar min zalik, ataupun naik ke atas kalau kamu rasa perlu pakai air banyak lagi, pakailah. Nabi kata. Nabi kata buat sanggui dia lagu ni, pakai sidir, pakai wa akhiruhunna syai'an min kafur, pakai kapuk barui, pakai daun apa itu? Daun sidir. Kita panggil apa daun sidir? Bidara kita panggil. Daun sidir tu. Nabi suruh pakai. Kita buatlah apa Nabi suruh buat. Nabi suruh bersih macam mana, macam kita buatlah. Takkan buat tu kena bayar. Takkan buat tu kena bayar. Pasal kita dah set dah ikhwan. Antum bayang 2,500 ataupun 2,000. Sedangkan 600 ada dah boleh selesai dah. 1,400 lagi pergi mana? Pasal apa? Pasal ada banyak table nak makan. Saudara kita. Yang main saudara kita. Kita berbuat untuk Tuhan. Dan kita mengharapkan kurnia daripada Tuhan membalas dengan rahmat dan kebaikan dalam hidup. Bila ni tak ada ikhwan, apa jadi? Masyarakat kita, masyarakat payment. No payment, no bill. Masyarakat kita, masyarakat money maker. Pemikiran kita, how to make money. Hatta, saya cakap lah, memang orang marah lah. Ni banyak mana orang nak marah, saya tak tahu lah. Hatta saya kata ikhwan, tanam pokok durian pun 7 ton baru boleh makan. Tanam mayat, lelah boleh makan. Nak tanam pokok durian kan tanam mayat? Memang orang nanti marah tu. Antum bayang, 7 ton baru jadi durian tu pun tak jadi musang king. Dia jadi musang berjanggut ni. Tapi tanam mayat ikhwan, tanam mayat subur betul-betul tanah tu menjadi. Tanam pukul 10 pagi, lohok dah boleh makan. Pasal tu pokok durian, kalau tengok kita pokok durian terkejut, dahsyat mayat hampa tu. Lagi manfaat daripada kami. Sekali tanam mayat 2,000. Kita nak duduk depan mayat nak takbir, Allahu Akbar, Fatihah. Allahu Akbar, selawat. Allahu Akbar, doa. Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir laha. Allahu Akbar, salam ayah. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Berapa banyak kena bayar? Nak kena bayar? Nak kena bayar ke siapa? Ketua imam. For what nak kena bayar? Kita dah bayar dah, allowance setiap bulan jadi imam. Tentu allowance, ni semayang mayat. Hang pun nak matilah. Pasal apa kena bayar? Kemudian kita cari agama ni, sokong kita. Kita kata ni bukan bayar, ni sedekah. Amboi kena kat hang sedekah. Time sedekah, hang tak mau sedekah. Time tak sedekah, hang suruh sedekah. Tak boleh kau. Mesti ubah. Ketika Islam dah tak nampak manfaat dia, ketika itu kita pergi bagi tahu ke orang, Islam adalah agama rahmat. Orang lawan kita ikhwan. Ini masalah kita. Masalah kita. Kalau kita nak buat tahlil rumah si mati, pergilah buat tahlil. Nak baca Yasin, pergilah baca Yasin rumah dia. Tapi no makan, no minum. 3 hari ni dia sedia air mata tak kering lagi. Tak tahu kita nak suruh dia pergi goreng bihun, goreng apa. Kita lah goreng bihun bawa main makan rumah dia. Why not you buat lagu tu? Dia kata lagu tu mayat tiap malam mampuih lah aku. Hantar pula nak mampuih. Yang suruh orang buat, tak fikir orang nak mampuih. This problem kita. Dan kalau benda ni ikhwan kita tak sikit-sikit hakiskan dia, dia akan jadi satu tunjang akak yang besar. Main satu masa tak boleh nak kata apa dah. Orang akan kata ni Islam. Orang akan kata ni Islam. Mati kena ada duit. Mati. Anak kecil macam ni, bukan bapak dia mati lah, contoh aja saya kata. Kalau anak kecil-kecil macam ni, orang tak fikir budak ni esok sekolah nak bawa apa dik pergi sekolah. Berapa hari dia nak sekolah? Dia nak makan apa? Lepas ni nasib dia macam mana? Dia nak raya tanpa bapak, tanpa mak. Tak fikir dah. Baju raya dia tahu ni lagu mana? Beg sekolah, kasut sekolah. Dia nak pergi sekolah seorang-seorang. Cuma ada kenangan hidup dengan bapak dan mak dia. Muka dia tak boleh tengok. Orang dia tak fikir. Pasal dia rasa budak-budak ni bukan anak-anak dia. Nasib kau lah, kau dah anak yatim. Tapi bapak kau dalam kubur, kita kena tolong. Antum boleh bayang. Orang duduk dalam kubur ditolong dengan sepinggan bihun. Betapa daifnya kepala otak fikir lagu tu.
Kita tolong orang mati dengan apa? Dengan sekalung doa kita pohon pada Tuhan. Keikhlasan kita meminta. Tempat tak main peranan. Masjid ke, rumah ke, tak mana. Dia mati, tak ada tangan. Dengan hati kita khusyuk tumpu pada Tuhan. Tuhan, ampunkanlah dosa dia. Kemudian kita pergi buat suatu adat yang sangat tak masuk dengan agama. Syarat nak baca doa kena ada bihun sepinggan. Di mana awak pergi gali khazanah-khazanah merepek ni semua? Kalau awak nak bihun sangat, awak goreng di rumah awak. Bubur udang nala-nala besar-besar punya udang. Awak mai hantar di rumah si mati, awak makan dengan dia. Ini baik. Ini kita recommend pada orang buat. Try buat 3 hari tengok. Lepas tu nak merongot kan tak merongot? Pasal 3 hari ni hang duk makan rumah dia. Dia ayak mata tu masa dak goreng bihun, bukan buah minyak, ayak mata. Orang kita kata sedap bihun ni cukup garam. Bukan manis garam, masih ayak mata. Kita ada sebab semua, kita balik. Mereka ni lagu duk kena basuh kuali semua. Dah lah tadi mayat. Malam kena buat kerja. Besok kita main pula. Kalaulah kita nak makan, lepas tu kita sama-sama pergi tolong basuh, lain bab. Petik pula abu rokok masuk dalam pinggan. Punya kamjat betul buat-buat ni lah. Sakit hati betul aku tengok. Petik pula abu rokok. Tadi baru khatib La ilaha illallah ni. Lepas kena bihun rokok. Apa ni semua? Drama hidup. Sandiwara hidup. Bila kita bawa sunnah Nabi, dia tanya, bihun kami macam mana? Ya ikhwan. Budaya ini ikhwan. Bila kita cakap orang marah kita. Kata apa dia pun duduk kempen benda tak elok. Dia rasa dia buat tak elok. Kena beritahu pada orang. Agama ini rahmat. Yang mana antum rasa lebih rahmat? Orang tolong, orang takziah. Budaya takziah kita orang Melayu dah tak ada. Bukan kita lah. Hampa lah saya mamak. Orang Melayu ni takziah dia. Takziah ni apa dia ikhwan? Kita sengaja pergi rumah dia kerana nak simpati pada dia. Pada hari-hari kematian dalam tempoh seminggu tu. Kita pergi khas nak jumpa dia, nak peluk dia, nak bisik di telinga dia, nak kata sepatah pada dia, semoga Allah memberi kepada kamu keringanan dalam hidup setelah Tuhan beri ujian yang besar. Dan Tuhan masukkan suami awak, keluarga awaknya meninggal dalam syurga dia dan membantu kehidupan awaknya akan datang. Itu maksud takziah. Tak ada. Kita tak pernah doa, kita peluk dia, kita kata lagu tu di telinga dia. Tak ada ya kawan. Yang kita kata apa? Takziah. Kita bagi tahu takziah pula. Agama bukan suruh kita pergi ucap takziah. Takziah maksud dia ungkapan mendoakan yang ditimpa musibah dan yang mati bertemu dengan Tuhan, didoakan dengan keampunan dan syurga. Pakailah bahasa apapun yang mendoakan dia boleh terus hidup, kawannya mati mendapat ampun Tuhan. Itu takziah. Mana ada? Antum pernah jumpa Tok Imam Masjid buat takziah mana-mana mayat? Kata jom kita pergi ziarah dia, suami dia mati, kita takziah dia. Bawa jemaah muslimat pergi. Pegang dia, simpati dia. Beri sedikit wang pada dia. Beri sedikit makanan pada dia untuk dia teruskan hidup. Untuk dia rasa dia tak keseorangan. Yang mana perempuan mati suami dah jadi janda. Yang mana suami mati isteri dah jadi duda. Ingat senang ke jadi duda ni? Habis tak ada 3 hari dia menangis. 3 hari sajalah. Senang kan? Kalau perempuan mati suami lain. Perempuan ni walaupun dia tak ada pendapatan, tapi kekuatan dia nak bela anak tu ada. Tapi kalau suami kematian isteri, dia boleh kerja. Tapi dia tak reti nak manage anak. Tambah dia kerja pula. Dia pergi sekolah, anak lentang pukang. Ya ikhwan. Pasal tu yang dia kahwin lepas 3 hari bukan saja-saja. Tu bukan saja-saja. Dia nak jaga keluarga dia. Perempuan, lama baru dia kahwin. Tu pun kalau ada yang dia berkenan. Pasal apa? Dia boleh kahwin anak dia. Tak apa, dia sedih. Dia kata saya lah suami, saya lah isteri. Saya kayuh seluruhnya. Saya tanggunglah beban. Namun kata nak biar anak saya merempat, saya tak biar Ustaz. Jaga. Pasal tu kena bagi tahu kata dia tak keseorangan. If dia nak sesuatu daripada kita, dia boleh datang dan menyapa kita dan insya-Allah kita akan bantu dia. Itulah suasananya agama nak bila wujud kematian. Tak ada ikhwan. Lepas tu kita nak bagi tahu pada orang Islam agama rahmat. Orang gelak kat kita ikhwan. Kita duduk mengaji ni pun tak rasa rahmat lagi. Dia kata banyak mana hang rasa rahmat Islam. Kita sengak tau. Kita tersengat ni.
Kita kata banyak juga. Okey, dalam banyak-banyak tu sebut satu dah. Kita nanti kelip pok macam borang tu. Tengok, si dia kata. Duk sembahyang tiap-tiap hari, duk mengaji tiap-tiap malam sampai 10 pun tak habis lagi punya duk mengaji. Kan? Mengaji apa dia kata? Pun tak rasa apa, boleh kebas lutut dah. Dia tak apa, dia duduk atas kerusi, tak kebas apa, hampa duduk bersila, hampa kebas lutut. Dia kata, hampa rasa apa? Kita nanti sengap, terbungkam 1000 bahasa. Betul, inilah hakikat hidup kita, ya kawan. Hakikat hidup kita. Kita mempertahankan benda lain, bukan kita pertahan rahmat agama. Rahmat agama, bantu-membantu dah tak ada. Itu hanya bab mayat, bab ekonomi, bab politik. Sepatutnya politik ni macam mana awan. Dia datang meneduhkan kita yang panas. Awan, mega awan yang mendung. Kita panas ni, mega tu bagi teduh pada kita. Kita rasa rahmatnya politik. Tapi politik hari ni dia cincang awan tu. Awan duk main, dia cincang. Dia nampak lama dia kita teduh kan, mau panas pula. Kena panas tergedik-gedik kita. Macam ikan naik atas darat. Tergedik-gedik kita. Inilah hakikat dia. Habis, masa tu kita nak bagi tahu politik Islam Rahman. Orang gelak kita. Orang gelak sampai teriak. Dia gelak sampai dia teriak. Dia kata punya pembohong hang ni. Sampai tahu tu. Benda ni kena fikir balik, ikhwan. Tumpah anak-anak kita duduk kecil lagi, asuh dia balik elok. Kita dah tak boleh harap siapa mengasuh anak kita. Kita sendiri kena asuh anak kita. Kita sendiri kena keluar cari agama dan bagi agama pada anak-anak. Kita nak harap siapa, ikhwan? Kita sendiri kena tengok hadis Nabi dan ayat Quran dan terang pada anak-anak kita. Akhirnya Quran kata apa pada kita? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kan orang yang baru kahwin kena dengar. Orang yang dah lama kahwin pun kena dengar juga, tapi yang baru ni. Yang baru bau pun bau. Bau bunga rampai tak habis lagi. Walaupun nak makan kenduri lambat lagi. Lagi 10 hari dah lagi. 10 hari, 9 hari dah lagi. Kan? Tapi ayam merah tu baru dah berdalam. Kena jaga elok-elok. Kena jaga elok-elok. Kena fikir dah daripada lah. Kekah nak buat macam mana. Kena fikir dah. Kena simpan duit dah. 9 bulan, 10 bulan. Bukan satu masa yang panjang, singkat. Saat ni mai hari anak kita dah keluar dah kan. Tak ada duit nak buat kekah. Pasal apa? Duk pergi makan toyam tiap-tiap malam. So from now kena menabung. Masuk selangkah je masuk dunia perkahwinan terus kena menabung. Pasal masa dia akan cantas kita. Kita duk ingat kita macam baru kahwin. Tengok-tengok dah 2 tahun. 2 tahun dah kahwin rasa macam baru. Hang rasa baru orang dah meluat tengok. Hang rasa baru. ini nama dia peraturan dunia. Yang kita kena masuk dalam dunia ni. Tak ada masa nak balik lambat, tak ada masa kecuali memang ngaji je. Tak ada masa nak berpoya-poya. Tak ada masa nak makan sampai satu malam RM20, RM30 dah tak ada masa. Tak ada masa. Masa menabung. Bila kita sakit, kita perlu duit, siapa nak tolong kita? Siapa nak tolong kita? Kalau kita tak buat daripada sekarang. So agama ajak benda ni pada kita semua. Wala tubazzir. Jangan kamu membazir. Innal mubazzirina kana ikhwana syayatin. Tak ada satu tempat Quran kata sama dengan adik-beradik setan, melainkan bab mubazir lah. Betul-betul sama dengan adik-beradik setan. Mubazir. So, kita kena hati-hati. Masyarakat kita ni saya seronok tu tengok satu. Dia pun kalau keluar makan keluarga, dahsyat. Sambung meja. Sambung sampai keluar pagar restoran. Ambil lot corner lampu stok tu, corner. Panjang. Tapi main masjid seorang. Daripada satu meja yang makan panjang tu, main masjid seorang. Main makan dia keluar macam pirana. Itulah keluarga bahagia nama dia. Dia bahagia masa makan. Dia merana main mengaji ni. Mesti kita ubah. Anak-anak kita, suami dan isteri kena ada satu fikrah. Ini macam anak-anak kita kecil-kecil perempuan ni, umur 4 tahun, 5 tahun dah start pakai tudung. Bagus, ikhwan. Budak-budak universiti, mereka buat kajian, pasal apa sebahagian orang kita, dia suka pakai baju ketat. Mereka turun, pergi buat quotation kepada orang awam ni, tanya,
Pasal apa tak pakai baju longgang? Pasal apa pakai baju ketat? Hak pakai baju longgang dia tanya pasal apa pakai longgang tak pakai ketat? Kita duk nampak dia macam orang gila duk bertanya. Rupanya itu satu kajian. Macam mana pakaian ni? Rupanya dia kata, budak-budak ni bila dia dah umur 25, 26, dia tak boleh pakai longgang. Pasal daripada umur dia 3-4 tahun, mak dia dah bagi dia sarung ketat. Benda tu dah jadi fitrah dia. Bila baju tu ketat, masuk kaki dia, masuk badan dia selesa, move orang kata. Dia bergerak tu dia jadi senang. Bila bagi kat dia pakai yang mengelebih ni, dia rasa dia tak boleh. Dia rasa berat, macam duk bawa kayu balak tak lepas. Pendidikan daripada kecil. 16 tahun baru pergi sekolah menengah, nak satu kelumbung nak pakai. Dia pakai masa pi. Dia pakai dalam sekolah. Tunggu bastian dia cabut lah. Tengok. Jangan ikhwan, kesian kat anak-anak kita. Esok besar mereka baru nak dengar. Kena pakai tudung, azab. Karen. Dia jadi karen. Dia tak boleh masuk dengan jiwa dia. Mak dia duduk besar dia lagu tu. So laki bini kena ada satu otak yang bagus. 4 tahun ajak Quran. Tunggu 14 tahun baru ikut. 14 tahun ikut satu. Kita kata pak cik macam mana? Alhamdulillah dia kata anak saya ikut satu. Saya satu ikut pun tak start lagi. Bapa. Bukan benda seronok ikhwan. Benda yang sedih. Apa kita nak rasa? Jangan main-main ikhwan. Pendidikan benda yang paling penting kepada zuriat kita. Pendidikan. Macam kita lah orang Melayu nak main korban ni. 10 suku baru buat korban. Kira apa nak orang ni? Kan? Orang Melayu bila mai buat korban, habaq kata tahun ni saya nak korban kambing, dia main gambar apa? Dia main gambar kecil manis nak naik, darah tinggi nak naik, alamak mampu aku. Mampu terus. Bila kata korban kambing ni dia nampak apa? Dia nampak penyakit semua nak naik, kolesterol tinggi, dia kata matilah aku macam ni. Dia pergi makan kenduri, orang buat kari kambing. Dia tanya ni kari apa? Dia kata lembu, dia makan. Bismillah, tak boleh dia kata sedap, lembut, elok daging ni. Jenis buta perut ni, dia makan. Makan buat tak tahu, belahak semua sedap. Esok tu orang cerita kat dia, orang kata haji, baik punya duk balai kambing. Dia kata bila saya kambing tak boleh bau, pening kepala. Semalam Adi makan dalca tu kambing lah. Dan tak pening pun picit. Picit. Orang Jepun panggil apa? Psycho. Psycho ni apa dia? Penyakit tak ada, dia yang psycho. Sedangkan baca dalam hadis, benda yang Nabi suka sembelih di bulan korban ni, kambing. Nabi suka kambing. Dan ni pakar jantung ni, pakar jantung. Nanti pergi dalam YouTube, type Dr. Safari, pakar jantung. Kan dia ada cerita. Daging merah yang paling rendah kolesterol, yang paling rendah segala-galanya adalah kambing. Berbanding lembu. Dan susu yang paling berkualiti dalam senarai binatang ternak ni, kambing. Kita pula orang Melayu sebut benda ni lagu nak pitam dah. Duk dengar pun nak pitam dah. Nak pitam. Dia kata kalau pi 10 setengah aku pitam terus. Ya. Macam mana nak pulih balik? Bukan apa pun nak pulih balik tu. Nak ajak orang Melayu ketika dia rebah lembu tu, jangan duk pergi lompat atas lembu tu. Hanya satu tali saja. Pegang satu kaki, tarik, lembu tu boleh jatuh. Dan sembelih lembu tak payah duk pergi ikat 4 kaki, masuk satu kambing 3-4 celah dia. Lepas tu celapok 5-6 orang. Lepas tu sembelih. Lepas dah sembelih, takbir raya pula. Allah. Nak ajak orang Melayu ni sembelih elok-elok. Masalah. Dia kata habis lembu. Ni, ikhwan, nak sembelih boleh lembu tu nak senyum kat kita. Lembu tu nampak kita baik punya dak asuh pisau. Lembu tu duk renyah. Mai. Tu bukan lembu tu hang. Lembu benda bernyawa, benda ada akal, dia lawan lah. Pasal tu Nabi nak suruh kita bergelut dengan dia. Kita akan rasa nikmat. Saya tengok depa ikat kaki kiri lembu tu satu tali aja. 3 orang tarik, pam, gedebak kata dia jatuh. Lepas tu bismillah aja. Tak ada buat gambar Hindu apa. Kita dengan celapuk kau tu ambil kambing 4 kaki ikat. Sembelih lagi. Allahu Akbar. Macam manalah nak terang. Tak boleh terang ikhwah.
Pasal kita tak mau menerima. Pasal itu doanya betul kan, Rabbi syrahli sadri, bagilah lapang dada kat kami ya Allah, kami boleh dengar benda-benda yang bermanfaat untuk kami ni, jangan ada halangan. Ikhwatul iman, insya-Allah lepas ni dia tanya pula satu soalan pada kita, apa yang harus kita lakukan jika syaitan menggoda kita. Setan ni memang kerja dia, setan ni cukup setan, kerja dia kacau kita. Dia bila goda kita, apa kita nak kata? Antum tahu penyakit yang sekitar tahun 90-an dia kena pada budak-budak muda, budak-budak nak bersalin umur ni, daripada 14, 15, 16 nak masuk 20 ni, depa nanti kena satu suara suka duk cakap dengan depa. Ni tajuk Nabi nak cakap dengan kita. Dia nanti bercakap dengan diri dia sendiri. Dia ada lagi dia ada satu lagi image dalam pemikiran dia, diri dia boleh duk sembang. Masalah psiko. Sekitar tahun 90 kes-kes macam ni naik sampai 50% di kalangan budak sekolah menengah. Oh, dahsyat. Sampai sekolah tu panggil ustaz, mai minta satu ustaz mai tolong ruqyah pula. Bukan histeria, tapi dia boleh duk bercakap dengan diri dia. Dia ada lagi satu watak dalam diri dia, tapi dengan suara lain. Cikgu duk mengajak depan, suara tu duk kata kat dia, cikgu ni semua duk pelemah dia. Dia sendiri pun tak betul. Dia duk bercakap. Dia duk tengok cikgu tu tulis, dia duk bercakap. Ni rupanya ada dalam hadis penyakit ni. Dan bila penyakit ni mai, Nabi suruh kita buat apa? Pergi cerai ayat Qolah 7 masjid ke? Nak baca apa? Nabi ajak kita, di antara benda yang dia tanya dekat kita di sini apa dia? Dia akan tanya pada kita, Tuhan tu siapa buat? Pak, dia kena soalan tu, dia ketang. Dia semayang, dia jadi takut. Pucat muka dia, kecut muka dia. Dia kata, saya ragu lah Tuhan ni ada. Oh, dia malah. Nak salin umur, dia kena soalan-soalan macam ni. Nabi ada ajak pada kita, apa yang kita nak sebut ikhwan? Panjang umur, sihat badan, lepas raya, minggu depan lah. Lepas raya apa? Minggu depan lah. Minggu depan raya. Cuti lah. Raya korban, kuliah pun kita korban lah. Itu bukti raya korban. Minggu lagi satu, insya-Allah. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.